Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita akan sambung kelas sains kita tentang mikroorganisma. Tajuk kita pada hari ini adalah pertumbuhan mikrob. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan mikrob. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, kamu dapat mengenal pasti faktor pertumbuhan mikroorganisma. Di akhir topik ini, kamu boleh menyenaraikan 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Cikgu harap semua murid telah bersedia. Kamu boleh membuka buku teks sains muka surat 30. Mari kita lihat dialog berikut. Alamak, dah rosak. Bagaimanakah buah ini boleh rosak? Buah menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Mari kita jalankan eksperimen untuk menyiasat faktor yang menyebabkan buah jambu batu menjadi rosak. Buah jambu ini rosak kerana tindakan mikroorganisma. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma pada jambu ini? Saya rasa pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Amir, itu satu hipotesis. Baiklah, tujuan kita menjalankan eksperimen ini adalah untuk mengenal pasti apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Hipotesis bagi eksperimen ini adalah pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Mari kita rancang eksperimen untuk menguji hipotesis itu. Kita boleh menentukan faktor tersebut dengan menggunakan pelbagai keadaan yang berbeza seperti jadual ini. Kita tetapkan saiz kepingan jambu sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Potong 10 keping jambu batu yang nipis supaya mudah untuk dikeringkan. Mari kita jalankan eksperimen ini. Ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menguji faktor pertumbuhan mikroorganisma. 10 keping jambu batu dimasukkan ke dalam 10 plastik dan ditandakan seperti dalam jadual yang telah cikgu sediakan. Beg plastik A dibiarkan terbuka. A1, udara di dalam plastik disedot dengan pam vacuum dan diikat. Ini adalah untuk menguji faktor udara. Beg plastik B pula, keringkan jambu batu menggunakan pengering rambut dan beg plastik diikat. B1, beg plastik diikat. Ia adalah untuk menguji kehadiran air. Bagi beg plastik C pula, dimasukkan 50 ml gula dan diikat. C1 diisikan larutan tanpa gula dan diikat. Ini adalah untuk mengkaji tentang kehadiran nutrien. Bagi plastik C pula, dimasukkan 50 ml gula dan diikat. C1 diisikan larutan tanpa gula dan diikat. Manakala bagi plastik D, dimasukkan dengan 50 ml cuka dan diikat. D1, beg plastik diikat untuk menguji tentang keasidan. Dan yang terakhir, beg plastik E diikat dan diletakkan di dalam peti sejuk. E1 diikat dan diletakkan di luar peti sejuk untuk menguji tentang suhu. Mari kita lihat hasil uji kaji selepas 1 minggu. Beg plastik A ditumbuhi kulat, manakala beg plastik A1 tiada perubahan. Ini adalah kerana beg plastik A terdedah kepada udara. Beg plastik B pula dikeringkan dengan menggunakan pengering rambut dan diikat. Keadaan buah jambu tiada perubahan, tetapi
Bagi B1, jambu ditumbuhi kulat. Ini adalah kerana beg plastik B1 mengandungi air. Jadi, air adalah antara salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma. Kita lihat pula plastik C. Plastik C ditumbuhi kulat, manakala plastik C1 tiada perubahan. Plastik C mengandungi gula. Gula bertindak sebagai nutrien untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, nutrien adalah salah satu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Bagi plastik D pula, tiada perubahan pada keadaan buah jambu pada plastik yang dimasukkan dengan cuka. Tetapi, plastik D1 yang tidak mempunyai cuka ditumbuhi kulat. Ini menunjukkan bahawa pertumbuhan mikroorganisma juga dipengaruhi oleh tahap keasidan. Cuka mempunyai keasidan yang tinggi, maka mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Plastik yang terakhir adalah beg plastik E yang diletakkan di dalam peti sejuk. Tiada perubahan pada keadaan buah jambu. E1 yang diikat dan diletakkan di luar peti sejuk ditumbuhi oleh kulat. Jadi ini menunjukkan bahawa suhu juga mempengaruhi faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu udara, air, nutrien, keasidan dan suhu. Bolehkah kita menerima hipotesis Amir tadi? Ya, kita boleh menerima hipotesis Amir kerana uji kaji yang kita jalankan telah membuktikan bahawa udara, air, nutrien, keasidan dan suhu adalah antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Mari kita lihat pula apakah pemboleh ubah dimanipulasi bagi uji kaji ini. Pemboleh ubah dimanipulasi bagi uji kaji ini adalah kehadiran air, udara, suhu, nutrien dan keasidan. Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam uji kaji ini? Pemboleh ubah bergerak balas dalam uji kaji ini adalah keadaan buah jambu. Manakala pemboleh ubah yang dimalarkan adalah saiz kepingan jambu. Kita dah tengok tadi, Amir kata saiz kepingan jambu mestilah sama untuk dijadikan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Mari kita lihat soalan dalam buku teks muka surat 31. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kulat bertumbuh pada buah jambu. Faktor-faktor yang menyebabkan kulat bertumbuh ialah kehadiran udara, suhu, air, nutrien dan keasidan. Soalan 2 pula, apakah kaedah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan buah jambu batu daripada menjadi rosak? Okey, berikan cadangan. Apakah cara untuk mengelakkan buah jambu daripada rosak? Salah satunya adalah dengan menjalankan proses penjerukan ataupun proses pengeringan ataupun proses pendinginan. Baiklah, daripada uji kaji yang telah kita jalankan tadi, kita telah dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kulat bertumbuh ialah kehadiran udara, suhu, air, nutrien dan keasidan yang sesuai. Kamu boleh ingat perkataan SU-kan. S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan, A untuk air, N untuk nutrien. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu telah dapat mengetahui 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Kita jumpa lagi. Bye.